Dan kemuncaknya hak baik hati ni, hak paling baiknya ke dia, cintakan Allah dan Rasul. Hak tu nombor satu. Bila ada hak tu, selesai. Hak lain dengan sendiri dia akan jadi mari. Kalau tidak, dakwah sajalah, cinta kepada Allah dan Rasul. Dakwah saja. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, dia akan terbukti. Kalau dia hidup, dia akan terbukti. Tetapi ukurannya bukan duduk pada puasa, semaya saja. Ini memberi keluasan, kemudahan kepada kita. Misalnya kalau seseorang tu tua, tak cekak ni, nak bangun, sakit orang, nak semaya banyak lagu mana keadaan dia tu. Misalnya begitu juga dia gastrik ni, sakit perut ni, tak boleh kalau nak puasa. Misalnya keadaan tu, tak usah kecewa, tak usah susah hati. Islam ni bukan agama yang mengecewakan orang. Tidak. Kalau katakan orang tu baru isah, tua tu dah jadi lagu sani lah, geramakkan orang lagu tu. Jadi ada harapan kau dia ni untuk merapatkan diri dengan Tuhan. Tuhan boleh terima baik kau dia ni, boleh, jangan rusing. Kalau Islam tak rusing, asalkan kita ikhlas betul-betul. Walaupun kita sudah tua dah, letih dah, tak boleh sembahyang, buat kau lain hak boleh. Banyak lagi kau lain hak boleh. Kalau kita kaya, buat kebajikan, wis sedekah. Kalau kita tak boleh, tak ada berhenti, tak boleh nak wis sedekah, buat kita boleh kau lain. Kalau tak boleh gerak, bibir tak boleh gerak, lidah selagi boleh gerak, boleh berzikir, zikir. Gitu. Maknanya bagi keluasan, kemudahan kepada kita, tidak bergantung kepada itu. Walaupun dia sebut semaya ni memang istimewa dia, kelebihan dia gini, banyak lah. Puasa ni memang kelebihan dia begini, lebih lah. Begitu juga sedekah. Tapi kalau tak ada ni semua, tak apa lagi. Kita boleh pilih jalan lain, cara lain. Banyak lagi cara lain. Senyum kat orang tu pun sedekah tak? Senyum kau. Bentuk sedekah tu banyak. Bentuk ibadat tu banyak. Tidak dalam bentuk semaya saja. Tidak. Nabi SAW kata, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau Nabi yang dicintainya akan bersama Nabi, tentulah Nabi SAW ni tempatnya istimewa, lebih. Artinya orang yang tidak banyak semaya, tidak banyak puasa, tidak banyak sedekah ni pun boleh jadi juga dia akan berada di tempat yang istimewa. Sebab kata bersama Nabi, tentu istimewa. Kalau dalam syurga bersama Nabi, tentu istimewa. Tetapi hubbullah dan cinta kepada Rasul ini, dia kut mana-mana, tak lagi, mesti dia akan nyata. Kalau betul, dia mesti akan mengeluarkan hasil dia. Kalau hak ni kita ibaratkan lampu, dia mesti cerah kalau tidak terbakar. Kalau terbakar tu lain, tak betul lah tu, tak kena lah. Mana ngaku saja lah. Kalau dia tu molek, dia mesti akan mengeluarkan buah dia. Tidak mungkin seorang tu kalau betul dia kata cintakan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba perbuatan dia tidak begitu, kata-kata dia tidak begitu, tak mungkin. Kalau lain tu, mana cara tu tak betul lah tu. Bab ma dzukira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu bawwab. Ini bab apa yang disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada jaganya, tidak ada pengawal di rumahnya. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia juga pemerintah, pemimpin agung, pemimpin rakyat dia, memerintah negeri. Dia juga ada musuh, ada gitu gini. Tapi dia tidak ada jaga, dia tidak ada pengawal. Di sini Imam Bukhari buat tajuk ni, dia nak cerita gap. Dia nak ceritanya kadang-kadang pemerintah ni perlu ada pengawal. Jadi kalau ada pengawal, salah kah? Nabi SAW tak ada pengawal dulu. Lagu mana? Kalau kita perhati kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, tak ada pengawal. Sampai kepada zaman Sayyidina Muawiyah, ada pengawal. Bahkan dia semaya itu semaya dalam maksurah, orang panggil. Maksurah ni macam sangkar begitu, macam sangkar rima gitu. Sangkar rima kan dia daripada besi tu, besi. Tok Imam duduk dalam, dia semaya jadi Tok Imam macam, tapi Tok Imam duduk dalam besi. Dalam sangkar. Itu orang panggil maksurah. Padahal Nabi SAW tak pernah buat. Boleh ke tidak? Dan dia ada jaga juga, ada pengawal di pintu dia. Imam Bukhari nak cerita ini bergantung kepada keadaan. Bergantung kepada keadaan.
Kalau keadaan tu damai, aman, seperti zaman Nabi SAW, tak perlu ada. Bahkan ada tu menyusahkan. Ada tu menyusahkan. Lepas tu dia marilah. Ni hadis ni. Apa ni? Hak perempuan duduk menangis di kubur tu. Dia tak tahu itu Nabi SAW. Jadi mereka ceritanya Nabi dia pun pergi nak minta maaf lah kira-kiranya. Lepas pada tu pergi, dia tidak dapati ada pengawal di pintu rumah Nabi SAW. Sebagai seorang pembesar, pemimpin agung, kalau Rum dan Parsi juga tak kira lah berapa lapisnya pengawal tu. Nabi SAW tak ada. Itu benda yang kita dapat. Yang kita dapati. Mana sebaik-baiknya gitulah. Tetapi dalam keadaan aman. Kalau dalam keadaan pemimpin itu terancam, tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan. Kalau kita terima Sayyidina Muawiyah, tak jadi masalah. Sebab apa? Dia yang mengajar kepada kita boleh. Kalau pemerintah ni ada pengawal, tidak salah. Sebab dia juga Khulafaur Rasyidun. Tapi kalau kita tak ambil dia, tak ada contoh. Sebab pemimpin hak dulu tak ada. Tak ada, itulah lepas orang mati tu. Jadi kalau ada pengawal peribadi, kita panggil bodyguard ke apa tu, tak apa jika perlu, untuk keselamatan. Sebab apa? Harga ataupun nilai seseorang pemimpin itu bukan kecil, bukan rendah, bahkan amat besar. Kadang seorang pemimpin kita boleh jadi bahagia hidup, kerana seorang pemimpin. Kerana tak ada pemimpin, kita boleh jadi huru-hara, boleh jadi orang besar makna dia. Dengan sebab itu, perkara-perkara tadi macam ada pengawal, ada apa ni, tak apa sekiranya perlu. Tetapi Sayyidina Muawiyah juga ketika aman, dia juga jalan tak ada pengawal. Ada ketikanya rumah dia tak ada pengawal. Ini menunjukkan dia tidak ada pengawal sokmo. Ada ketika dia jalan sorang-sorang di pasar, dia pekan dia jalan sorang-sorang, dia pakai baju bertampung-tampung. Seorang khalifah pakai baju bertampung-tampung, orang pun tak kenal. Dia ni hak mana tak kenal tu lah, ni khalifah lagu ni. Jadi kalau lagu tu lah keadaannya, bolehkah kita kata dia ni macam raja Rum dan Parsi? Tidak. Tidak. Ada ketikanya dia pakai lagu tu jalan seorang, tak ada pengawal. Maknanya kalau kira-kiranya dirasakan aman, tak apa. Kalau tidak aman, tak apa. Ini terpulang kepada keadaan, atas kebijaksanaan kita lah, di zaman masing-masing, di tempat masing-masing. Dan pemimpin dia perlu ada benda ni, ada kalanya. Tidak salah dari segi Islam. Tapi Nabi SAW tak buat gitu. Maknanya hak itulah yang paling baik. Paling baik pun kena tengok juga keadaan. Sebab itulah Nabi SAW pun dalam keadaan musuh dulu itu sangat tu, genting sangat, dalam keadaan serius sangat, ada juga pengawal. Di antara pengawal dia Sa'ad bin Abi Waqqas tak tidur tengah malam. Bila orang tanya sama dia tu, rupanya Sa'ad bin Abi Waqqas duduk keliling, duduk jaga. Sahabat-sahabat jaga dia, dan dia tak kata apa. Itu menunjukkan ada juga jaga tu. Cuma tidak jaga rumah lah, tapi ketika-ketika ada juga. Maknanya asas dia ada di dalam sunnah. Bukan makna seorang pemimpin tak perlu jaga langsung ke mana-mana. Nabi ni setiap masa tak ada orang jaga, tak pernah ada. Ada juga. Ada orang yang jaga dia. Tapi tidak semua lah. Tidak ada orang kata pengawal khusus yang diberi gaji. Tak ada. Orang itu tak ada. Nabi SAW tak ada. Babun al-hakim yahkumu bil qatli ala man wajaba alaih. Sekatu. Wallahu a'lam. Wa akhir